الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Okay guys, macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam collaboration dan aku Alhamdulillah sebab setelah sekian lama aku cuba untuk mendapatkan dia untuk collaborate dengan The Segment dan akhirnya dia bersetuju dan dia berada dalam talian sekarang. Kalau kau tengok nama dekat belakang ni pun, aku tulis dia sebagai QH saja, okay? Kepada sesiapa yang dah tahu, probably korang tahu, tapi mungkin ada yang tak tahu lagi. Tapi dia tengah ada dekat dalam talian sekarang. Jom kita borak dengan dia. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tu semangat dia Apa khabar? Walaupun dah tengah malam kau baik alhamdulillah. Okey, mungkin penonton-penonton semua mungkin ada yang kenal dan Hafiz rasa memang probably like 99% mungkin dah kenal. Okey? Dan yang 1% tu je yang mungkin belum kenal lagi siapa yang tengah cakap sekarang ni. So probably you would like to introduce yourself kepada penonton-penonton di segmen sekarang ni. Boleh, okay. Nama saya Kamarina Hasim, orang selalu panggil Kamal lah. And Kamal tu buat satu YouTube channel yang bernama Kamarina Hasim, and dalam tu konten-konten seram jugalah, macam cerita kisah-kisah seram. And Kamal dalam masa yang sama tengah belajar juga, so half time student dan half time buat YouTube, macam tu lah. I see. So basically you masih belum buat full time lagi lah ni? Oh, alright. Berapa lama dah you buat you punya channel ni? Kamarina Hasim punya channel ni? Dalam setahun kot. Setahun Setahun lebih. Setahun lebih dan you berjaya untuk mendapatkan lebih kurang dalam 180,000 subscriber. Alhamdulillah boleh tahan And guys, kepada siapa yang masih belum subscribe tu Kamarina Hasim punya channel, aku akan tinggalkan link dekat bawah dan mungkin korang boleh gerak ke channel dia. Dan most of the content di channel Kamarina dia adalah berkenaan dengan seram. Dia ada vlog juga dan sebagainya, tapi aku rasa lebih kurang dalam probably 80-90% mostly berkenaan dengan kisah-kisah seram lah. Tapi kenapa kamu pilih genre kisah seram ni sebenarnya? Itu ramai sangat orang tanya. Sebab first kali, kalau perasan kamu punya video, siapa yang tengok video daripada first kali, sebenarnya kamu buat video unboxing tau. Macam apa orang kata, common perempuan buat lah, unboxing video kan. Vlog-vlog macam tu lah. First kali niat nak buat YouTube ni sebenarnya memang nak buat konten-konten yang macam suka hati aku lah, macam tu. Suka hati apa benda yang kamu suka, kamu post macam tu je. Right. First kali unboxing tu lah. Lepas tu second, kamu macam tiba-tiba rasa macam cerita ni kamu pendam lama tau. Pasal sekolah kamu sendiri dekat belakang rumah ni, macam ada satu peristiwa lah yang berlaku pasal histeria beramai-ramai, and mostly jiran-jiran dekat sini, penduduk-penduduk dekat sini semua tahu pasal peristiwa tu sebab dia melibatkan ramai orang. Sebab waktu tu sampaikan azan pukul 10 pagi, and ni makcik-makcik tengah seram pokok yang kan dah Zohor. Itu ayah Kamal lah. So orang ramai tak tahu apa benda yang berlaku sebenarnya. Ada kisah sebenar yang berlaku sebab orang yang kena tu rapat jugalah dengan Kamal dan kakak Kamal. So Kamal dapat info lah. Jadi Kamal macam pendam lama lah cerita ni. Kawan-kawan Kamal pun tak tahu apa semua. And then Kamal tanyalah dekat owner cerita tu kan, boleh ke nak cerita kat YouTube. And then dia kata okay, sebab cerita tu dah 5 tahun berlalu. Oh, okay. So lepas Kamal cerita satu kisah seram tu, ramai pula yang suka lah, yang macam anggap benda tu satu entertainment kan. Some people yang suka genre-genre seram ni. So kamu pun teruskan lah dengan kisah-kisah seram daripada family, daripada belah ayah lah yang banyak. Itu adalah Kamal punya orang kata titik permulaan untuk buat kisah-kisah seram ni Yes. Okay.
So Kama, selalunya kalau untuk malam collaboration, the segment usually kita nak dengarkan kalau ada kisah-kisah pengalaman seram yang ada daripada Kama punya side. Jadi kalau daripada Kama punya side, ada tak kisah-kisah seram yang mungkin Kama nak kongsikan dengan penonton-penonton di segmen malam ni? Yes, mungkin hari ni kamu nak cerita dengan penonton-penonton di segmen tentang kisah seram yang berlaku dekat kamu sendiri selepas kamu mulakan konten-konten seram ni. Lain macam Okay guys, jom kita dengarkan cerita Kama yang pertama. Let's go. So mungkin hari ni kamu nak cerita sikit lah beberapa benda-benda seram, benda-benda pelik yang berlaku kat rumah ni dan benda-benda seram yang kamu lalui selepas kamu mulakan bercerita tentang kisah seramnya. Macam biasalah kita buat apa-apa semua ada risiko kan. So kamu rasa mungkin ini salah satu risiko sebagai YouTuber kisah seram. Gitu nama dia. Betul. Okay, alright. So pertama sekali pasal kamu buat video dekat dalam bilik ayah kamu. Waktu tu awal-awal lagi lah, kamu macam awal-awal buat video, so tak ada lagi lah orang kata apa studio ke bilik sendiri ke kan. So waktu tu kamu nak cari bilik ataupun tempat yang senyap, tak ada orang, tak ada bunyi-bunyi TV ke apa kan. Dan waktu tu tak tahulah kamu kenapa macam fikir tak ada apa-apa kot. So waktu tu pagi, jadi kamu decide untuk rakam video buat cerita seram tu pasal saka waktu tu dekat dalam bilik ayah kamu, which is kamu dah tahu dah sebenarnya bilik ayah kamu ni antara bilik yang paling keras jugalah dalam rumah ni. Kenapa kamu cakap antara yang keras? Sebab bilik ayah kamu ni selalunya benda-benda tu ganggu dalam ni lah, dalam bilik tu. Sebab kan ayah kamu yang selalu kena gangguan. Dia macam ada tarikan macam tu, macam benda tu mudah nak ganggu ayah kamu. Contohnya kalau ayah kamu pergi, contoh kita pergi bercuti, kita orang duduk dekat chalet ke, which is tempat tu tempat yang baru lah, baru kita orang nak menginap ke kan. Mesti benda yang dah ada dekat situ akan ikut sampai ke rumah ni. Dan malam tu mesti ayah keluar pukul 2 pagi. Lepas tu dia pening kepala, macam cakap benda tu datang. Benda tu datang, kamu pun waktu tu 2 pagi tak tidur lagi. Rasanya boleh tidur ke tak lepas tu kan. Macam Bishang ayah cakap macam ni pula. Maksudnya macam benda tu ada ke. Sebab ayah kadang-kadang boleh nampak. Kadang-kadang benda tu menjengkelkan diri dia dekat ayah sajalah. Alhamdulillah tak ada dekat kita. Ayah nampak macam benda tu tekan kepala dia, jilat dia punya telinga. Lepas tu kadang-kadang ayah nampak macam benda tu macam marah tau, mendengus. Macam kadang-kadang mostly ayah selalu nampak benda warna hitam tapi dia tak jelas macam tu. So maksudnya ayah punya hijab terbuka ni tak adalah kuat sangat. Dia kadang-kadang je macam tu. Lepas tu salah satu kisah seram lagi yang kamu kata bilik ayah kamu ni keras sebab dulu ada peristiwa pasal toyol lah kat rumah ni. Kalau mana pernah tengok ML Studio nampak muka kamu ni, kamu lah tu cerita pasal toyol kat rumah ni kan. Pernah lah peristiwa tu lama gila. And then dekat bilik ayah kamu tu juga ayah kamu dapat tangkap penampakan toyol tu. Dia menjengkel dalam bilik ayah kamu tengah terjengkit dengan kuku tajam, mata merah tapi badan dia tak warna hijau lah macam kita tengok dalam TV tu. Dia macam warna hitam macam tu. Lepas tu satu lagi waktu penjaga kamar, dulu kamar ada penjaga yang jaga kamar dengan adik waktu kecil-kecil sementara mak ayah pergi kerja lah kan. Waktu tu mungkin dia tengah kemas ke apa dalam bilik mak ayah, dia masuk yang waktu tu tengah hari tau. Tengah hari maksudnya mak ayah masih kerja lah, tak balik lagi. Dia pun tengah sikat rambut dekat cermin, which is cermin tu masih ada lagi sampai sekarang. Cermin macam cermin meja makeup tau, cermin meja makeup kamar. Maksud dia tengah sikat rambut, tiba-tiba dia ternampak dekat belakang cermin tu, dekat belakang dia lah maksudnya kan, ada mak kamar. Mak kamar tengah pandang macam tu, pandang straight macam tu, memang menyeramkan lah. Sampai dia tengah sikat tu terjatuh sikat dia terus keluar. Sebab dia tahu mak kamar tak balik lagi. Betul. Lepas tu dia ternampak, bila dia dah keluar tu, dia nampak mak kamar nak masuk bilik ayah kamar tu tapi pakai kain batik. Bila pandang bawah, tengok-tengok tak ada kaki weh. Tak ada kaki, and then dia masuk macam terbang. Lepas tu seminggu kamar dia sejuk kat tangan. Sebab cerita malam-malam kan. Seminggu tu penjaga kamar tak datang kerja sebab dia demam.
Lepas tu banyak lagi lah kisah-kisah, tapi itu antara yang kamu tak boleh lupa, yang buatkan kita orang rasa bilik tu antara paling keras lah. Ini yang bila kamu cakap bilik yang paling keras tu bilik ayah Kamal lah. Yes. Lepas tu kan benda tu dah berlaku lama kan. Kamu macam waktu tu kamu nak record konten video ni, nak buat cerita pasal Saka, nak cerita lah cerita pasal Saka kan. Lepas tu kamu buat video tu and then nothing happen, macam tak rasa apa-apa lah sebab kita record pagi waktu tu. Tiba-tiba lepas kamu publish video tu, ramai sangat yang komen, Kama, apa benda belakang tu? Kama harap-harap tu orang tu sebab dia jalan macam bukan orang je. Lepas tu mula Kama baca sikit je macam 1-2. Kama ingat macam tak ada kot, diorang tersalah tengok kot kan. Sebab Kama kan edit video tu mestilah kita tengok banyak kali. Sebab tak perasan pun ada apa-apa pelik. Tapi makin lama makin ramai pula cakap benda sama. Siap bagi minit yang keberapa. Bila dah ramai sangat, Kama pun tekan lah minit keberapa tu kan. Sekali tengok memang terkejut sebab Kama rekod dekat belakang tu tingkap. Tingkap tu kalau kita buka memang dia tembus luar lah, luar rumah. Kamu terus tunjuk dekat adik-beradik, dekat mak ayah sekali kan. Lepas tu tunjuk macam ni siapa? Ni siapa? And then diorang semua terkejut sebab dekat tingkap tu sebenarnya ada 2 aquarium besar yang rapat ke tingkap. So maksudnya memang tak ada orang kata possibility untuk manusia lalu dekat situ tau. Kalau lalu pun jauh lah. Tapi dalam video tu nampak jelas sangat macam sosok perempuan bayang-bayang dia jalan tapi bukan macam berjalan, macam terbang. Faham. Dia straight macam tu. Sebab kami ingat ada orang komen kata harap-harap tu manusia sebab cara jalan dia pun pelik macam tu. Tapi dia bukan jalan lah, dia memang straight macam tu. Dan video tu masih ada lagi dekat YouTube? Ada. Kalau kamu tak ingat video pasal apa, tapi itu antara awal-awal lah, awal-awal video. Seram juga. Lepas tu sebenarnya ada beberapa footage tau yang kamu delete. Antaranya footage tentang kamu terdengar, kamu kan edit awal-awal lah, kamu edit sendiri video tu. Jadi waktu kamu tengah edit tu, kamu terdengar bunyi guli kat rumah ni. Lepas tu kamu terdengar bunyi batu, bunyi barang jatuh tapi tak ada barang pun yang jatuh. So dalam video tu kamu macam terkejut. Tengah rakam kan terkejut macam tu. Itu kamu delete. Sebab kamu sendiri edit, so kamu tak nak takut kan. Kamu delete lah. Itu satu. Yang kedua sebab tak nak takutkan orang lain jugalah kan. Dah lah tengah tengok kisah seram, lepas tu benda tu pula berlaku. Awal-awal macam tu lah. Sekarang ni kalau ada benda-benda, lantaklah korang tengok lah sekali. Ya sekarang kalau macam nak edit pun nak buang pun leceh kan. Itulah tu. Lepas tu kamu yang video first tu lah kamu pelik sebab kamu rasa kamu dah delete tau. Macam kalau benda-benda pelik tu memang kamu delete. Tapi yang tu je kamu tak perasan. Macam mana aku boleh terpandang macam tu. Sebab memang clearly tau orang lalu. Itu pertama. Yang kedua, kamu waktu tu kamu tengah buat video reaction tentang video-video paling seram. Video-video paling seram dekat dalam bilik yang baru dibina dalam bilik dalam rumah ni, which is bilik tu dekat depan sekali. Waktu tu tak ada orang kat rumah. So kamu seorang lah dalam rumah tu. Jadi kamu takut lah nak duduk dalam bilik ayah nak record kan. So kamu record lah kat bilik baru tu. And then nothing happen. Kalau kita buat video reaction kan kita pakai earphone kan. Kamu pakai earphone waktu tu ada kamu cocok dekat handphone lagi satu untuk react. Lepas tu, lepas dah nak start edit, kita pun pakai lah earphone nak edit kan. Tiba-tiba tengah waktu tu kamu tengah react, ada satu suara bisikan macam ni. Kuat gila weh. Kalau kamu jumpa video tu, kamu send dekat Abang Hafiz nanti. Sumpah, kamu rasa ada lagi video tu dekat Instagram pun ada lagi kot. Tak kelakar tu yang tu. Video tu kuat gila macam kita edit tau. Video tu macam tu. Macam buat-buat macam ada orang dekat speaker handphone kamu buat macam tu. Sebab dekat sangat, kuat sangat. Tapi time tu kamu tak perasan. Waktu kamu tengah rekod tu, muka kamu macam biasa je. Memang tak dengar. Tapi bila dah rekod tu baru ada. Padahal tu raw footage tau. Waktu tu kamu cuak sangat-sangat. Sebab dulu kamu selalu edit tengah-tengah malam. Kan kita student, kita pula. Kamu student. Kamu student kan. Waktu tu macam tengah malam tu barulah ada masa nak edit waktu tu. So tengah-tengah malam tu dah seram, terus tunjuk kat kakak. Dengar tak ni? Dengar tak ni? Time ni korang dah balik ke belum And then diorang semua kata waktu diorang balik tu kamu dah keluar dah dari bilik. Maksudnya kamu seorang-seorang lah dalam rumah waktu tu. So
tu suara apa macam memang terasa lah benda tu macam nak ganggu aku ke macam tu kan. Itu satu. Lepas tu yang tu pun Kama publish jugalah dekat YouTube. Kama tak dekat lah yang tu. Dia masa tu masa Kama publish tu memang orang pun boleh dengar lah benda tu. Orang pun dengar. Kama replay supaya bukan aku seorang je kan. Bukan aku seorang je kan dengar. Aduh. Lepas tu okay, itu antara video-video lah. Kalau selain daripada itu adalah macam masalah teknikal, tapi Kama positif lah, Kama anggap tu masalah teknikal walaupun agak pelik untuk kita fikir masalah teknikal, contohnya macam lampu tu padam dan sebagainya lah. So ini antara kisah seterusnya ni yang Kama cerita ni agak besar berlaku dekat Kama, yang Kama ada cerita jugalah dekat YouTube channel Kama, tapi ni mungkin ada beberapa part yang Kama tak cerita. Okay, jom kita dengarkan cerita Kama yang kedua. Let's go. So yang ni dia ikut Kama dari universiti, tapi Kama tak sedar. Tapi bila benda tu berlaku kat Kama, Kama 100% sedar. Kama tengah berjaga lah, tapi rupa-rupanya orang sekeliling Kama tu, diorang nampak itu bukan Kama. Okay, so cerita dia waktu tu Kama pergi college, and college waktu tu baru buka sebab dah lama ditinggalkan berbulan-bulan selepas PKP. Kama antara orang-orang yang pergi ke college selepas college tu dah lama ditinggalkan macam tu. So bila Kama sampai kat college tu, sepatutnya bilik Kama ada 2 orang, Kama dengan seorang roommate, tapi roommate Kama tu dia tak nak datang college, so tinggal Kama seorang-seorang. Lepas tu bila dah dalam tu, kita macam nak buat YouTube kan waktu tu, nak buat YouTube kan kena konsisten. So kalau nak tak nak, aku kena juga ni buat kisah seram, kena shoot juga ni. So kita pun shoot je lah dalam bilik. And ada video Kama shoot, 1-2 video lah Kama shoot kisah seram dalam bilik dekat college. Lepas tu dalam beberapa minggu macam tu, Kama balik rumah. Balik rumah and then start lah Kama jadi macam emosi tak stabil lah waktu tu. Kama ingat normal lah macam kita manusia kan. Lepas tu dia macam Kama banyak gila benda yang stres. And nak dijadikan ceritanya, esoknya waktu tu pagi, dia kira macam siapa yang kacau aku tu, time tu aku boleh meletup. Itulah berlaku, which is Kama gaduh dengan kakak Kama. Tapi dia macam benda tu isu kecil je, macam biasalah adik-beradik gaduh. Isu-isu adik-beradik gaduh lah cerita dia. Kakak Kama cakap pasal apa dan Kama pun tak ingat. Tapi benda tu isu kecil. Tapi Kama punya emosi tu kan, dia berganda-ganda daripada perasaan Kama yang sebenar. Waktu tu memang marah, tapi dia macam asal perbuatan aku ni lebih, asal dia rasa macam kekuatan ni lebih. Dia campur ke emosi tau. Satu emosi sedih, satu lagi emosi marah. Kama, orang kan macam kalau kita gaduh adik-beradik kan, kita macam kau asal pula kau ni, kau lah yang buat bla 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 macam tu kan. Tapi instead of buat macam tu, Kama pergi menjerit depan muka dia macam Kama kena histeria. Ui, boleh tahan. Which is lepas Kama menjerit tu, Kama macam apa pasal aku jerit maksudnya Kama sedar lah kan. Tapi asal aku buat macam tu. Tapi macam Kama layan perasaan tu. So bila dah layan perasaan tu, Kama ambil cawan, Kama campak kat dia, Kama lari dalam toilet. Lepas tu bila dah masuk dalam toilet tu pun kita tahu tempat dia kan. Lepas tu Kama jadi dari tadi menangis, marah. So sekarang bila dah masuk toilet, dia jadi sedih tu, sangat-sangat sedih. Dia macam letak satu emosi kesedihan yang sangat dalam tau. Lepas tu Kama tengah air mata tengah turun kan, tapi boleh fikir apa pasal aku beria sangat nak menangis ni. Dia cakap pasal apa je macam tu, asal aku beria sangat. Tapi dia sambung nangis. Lepas tu Kama macam layan kan perasaan tu, macam marah apa semua. Kama nampak gayung dalam toilet tu. Dia ambil gayung, Kama campak. Macam saja campak macam macam tu kan. Dekat atas macam ada kolah lah dalam toilet. Kama ada kolah, macam kolah macam tu. Kama campak atas tu. Tiba-tiba gayung tu boleh pecah. Gayung plastik tu boleh pecah? 2 gayung tau pecah. Kamu macam aku paling slow je kot tadi. Seolah-olah macam ada kekuatan lain yang turut membaling gayung tu. Tapi kamu sendiri terkejut lah, macam takkanlah aku boleh pecahkan gayung tu, padahal slow je. Kamu campak macam campak barang je, asal boleh pecah kan.
Dan itu adalah rasa macam seram sebab Kama dalam toilet. Tapi disebabkan kita layan perasaan sedih dengan marah tu, Kama jadi lantang macam tu. And ada jugalah macam dia masukkan apa orang kata, rasa macam nak cederakan diri ada dalam toilet tu. Macam-macam lah berlaku. Dan benda tu Kama macam bercelaru sekejap. So basically masa tu perangai kira macam attitude you berubah, dia lebih ke arah agresif dan juga suicidal lah lebih kurang. Yes, benda tu completely bukan diri Kama sendiri. Kama sendiri admit, faham tak? Lepas tu dah lama gila Kama dalam toilet tu dalam 4 jam sampai Kama terbaring lah sebelah jamban tu kan. Berbasah-basah lah baju. Tiba-tiba mak ayah balik terkejut lah. Adik-beradik lain ada tapi diorang takut. Waktu diorang takut nak sentuh tu, diorang cerita kat mak ayah macam tu Rina dalam toilet tu kan. Lepas tu ayah keluarkan Kama, and then tiba-tiba dia pegang kepala Kama, pegang atas, lepas tu baca ayat kursi. Tak ada Kama macam dah kenapa semua orang layan aku macam ni. Kama pelik lah macam asal orang buat aku macam kena rasuk, kena sampuk kan. Dan perasaan Kama time tu benci. Kama macam benci gila ayah Kama buat macam tu. Lepas tu Kama menangis lah waktu tu. Ayah baca ayat Al-Fatihah, ayah baca ayat kursi, tapi Kama menangis. Lepas tu Kama tak sangka rupa-rupanya kakak-kakak Kama dengan adik Kama yang ada dekat situ, diorang dalam ketakutan yang amat sangat. Lepas dah habis semua ni, diorang cerita, diorang cakap waktu ayah tengah baca Al-Fatihah tu kan, sebenarnya Kama menangis, suara Kama macam Cik Punti. Aduh. Diorang terkejut kan. Dia macam alunan dia tu tak ada, Kama tak tarik nafas langsung, straight je macam tu. Rupanya diorang tengah takut gila waktu tu sebab diorang nampak Kama macam bukan diri Kama, suara Kama pun lain, menangis Kama pun lain. Tapi Kama completely sedar. Kama macam benci, kenapa orang buat aku macam ni, kenapa orang nak buat aku macam kena rasuk ni macam tu kan. Lepas tu ayah Kama suruh solat sebab waktu tu dah asar, suruh solat, mandi semua. So Kama macam rasa a bit tenang lah. Lepas habis tu Kama macam termenung je, pakai telekung lagi. Rupanya petang tu ayah Kama nak bawa Kama senyap-senyap pergi jumpa ustaz. Waktu tu Kama memang pakai telekung terus lah, dengan telekung tu pergi rumah ustaz kan. Tapi Kama pelik macam lah, kenapa nak sorok-sorok kan, kenapa nak senyap-senyap jumpa ustaz. Tapi Kama tak suka. Perasaan Kama waktu tu Kama benci macam kenapa nak jumpa ustaz, dia lah macam tu. Lepas tu bila dah sampai, waktu tu dramatik sikit lah sebab naik kereta tu tiba-tiba hujan lebat lah, petir lah, agak macam drama kan. And then akhirnya sampai jugalah dalam rumah ustaz tu dengan bertelekung macam tu. Sekali sampai di rumah ustaz tu suruh Kama tadar tangan macam tu tau, macam ni, and then tangan ustaz kat atas tapi tak ada sentuh, dia just atas macam tu. Tak tahulah apa yang dia rasa kan. Tapi awal tu Kama macam takut. Sumpah Kama macam Kama takut, macam asal aku nak takut, macam seolah-olah Kama jumpa polis tau. Takut dia tu. Lepas tu ustaz tu tiba-tiba angguk, pandang mak ayah tu, dia kata dia ni ada pergi mana-mana ke? Sudah. Lepas tu mak kata dia baru balik dari kolej. And then ustaz tu kata dia ikut dari kolej dah ni. Kenapa ustaz? Lepas tu ustaz tu pandang ceiling tau. Dia kata kejap, melawan dia ni. Maksudnya benda tu ada dengan Kama, dia macam ikut. Dan dia, ustaz tu kata benda tu kuat, suka melawan dan ketegak macam tu. Lepas tu degil lah. Lepas tu ustaz tu suruh Kama duduk, and then dia masih kibas-kibas kat belakang, dia baca surah-surah, ayat-ayat semua. And then ustaz tu pandang-pandang lagi tau ceiling. Maksudnya dia kata benda tu degil, dia still ada kat sini. Walaupun ustaz dah keluarkan dia dari badan awak, tak mustahil yang dia boleh masuk balik. Melainkan awak sendiri yang kena ada pendinding lah. Maksudnya macam Kama sendirilah kena rajin berzikir, dekatkan diri dengan Allah macam tu lah. So ustaz tu banyak suruh Kama dekatkan diri dengan Allah lah. Lepas daripada tu, itu je cara yang boleh elakkan benda tu datang balik. Sebab ustaz tu kata dia akan datang balik sebab dia sangat degil. Ustaz kata dia melawan ustaz. Yang bila ustaz cakap yang dia akan datang balik, yang tak sedap dengar kan. Padahal Kama macam asal pula, sebab Kama memang sedar. Cuma Kama terkejut lah bila orang sekeliling Kama cerita. Dia kata memang Kama nampak lain sebenarnya dengan suara Cik Punti tu. Masya Allah, kita tahu
Itu kan nak go tu kan. Kan, sejak daripada tu memang jaga lah, macam apa yang ustaz tu cakap kamu buat lah, sebab benda tu effect mental juga kan. Agak lah sebab you jadi suicidal, jadi apa, dia jadi marah, lepas tu jadi benci, jadi sedih, dia semua macam buaduk. Jadi macam benda tu dah, orang kata lebih kurang dah macam mental lah macam tu. Dan kalau kamu macam tak jaga tu mungkin ke fizikal nanti kan. Kan. And then yang ni berlaku masa tahun bila? Tahun lepas, tahun ni? Tahun lepas tak silap kamu. Waktu tu kamu ingat lagi kamu 29k subscriber dah nak masuk 30 And then mak kamu cakap, waktu tu mak kamu pegang tangan kan kat dapur, dramatik gila time ni. Dia kata stop lah buat YouTube, sebab mak kamu rasa macam punca kamu stres ni sebab kamu buat YouTube. Lepas tu tambahan pula sebab kamu buat cerita-cerita seram kan. Dan kamu macam tak apa, sebab kamu percaya lah boleh kan. Alhamdulillah lah bertahan sampai hari ni. Kan Alhamdulillah sampai sekarang dah 180,000. Kira orang kata dia punya growth of your channel tu memang agak pesat, agak cepat jugalah sebenarnya kan. Ya. So Afi rasa macam benda yang mengganggu Kama ni sebenarnya mungkin dibawa balik daripada college kot, masa you tengah buat content kat college tu. Itu kan satu lah. Lepas tu okay, tu ada lagi satu cerita Abang Hafiz. Okay, alright. Apa bermasa, jom kita dengarkan cerita Kama yang ketiga. Okay, kisah seterusnya ni, lepas Kama dah lama-lama dalam YouTube ni, Kama dah tak ada masa lah nak edit seorang-seorang. Jadi Kama hire seorang editor, which is kakak Kama sendiri. So kakak Kama senang kan? Kita pantau kerja dia dalam rumah kan? So Kama hire kakak Kama sendiri lah untuk edit video kisah seram Kama sekarang. And now, lepas dia ambil alih tugas tu, ada beberapa kisah seram yang dia alami selepas dia mula edit video Kama tau. Okay. Antaranya dia kata video yang paling dia rasa seram adalah video yang Kama buat tentang kisah seram surau office lama. Waktu Kama cerita kisah tu kan, Kama tak rasa seram sangat tau, tapi dia rasa berganda-ganda seram. Mungkin sebab dia boleh relate kot dalam kehidupan dia, sebab dia pun duduk office mungkin. So tu yang dia rasa macam berganda-ganda, boleh bayang apa semua kan. So dia katalah waktu dia tengah edit, dia pun jenis yang edit tengah-tengah malam juga. And baru separuh dia tengah edit tu, dia dah rasa macam berdebar yang seram lah, tengah seram sejuk kan. So dia takut benda tu jadi lebih teruk, dia terus tutup lah, kan, tak nak sambung edit kan, nak sambung edit esok. And then dia pun pergi dapur nak minum air, nak tenangkan diri dulu sebelum tidur. Sepanjang dia nak pergi dapur minum air semua tu, dia rasa macam kena kejar. Macam kat belakang dia tu ada orang ikut sepanjang mana dia pergi. So lepas dah minum air semua, dia nak tidur, dia terdetik lah satu benda ni. Dia cakap kat diri dia, malam ni mesti aku kena. Tengok betul malam tu dia kena himpap. And benda ni bukanlah pernah terjadi sekali dalam hidup dia. Dulu pun waktu dia zaman-zaman dia sekolah dulu, dia stay up pagi tu, dia pernah kena benda macam ni juga, kena himpap apa semua. And bila dia bangun pagi, tengok-tengok kat tangan dia ni ada kecakaran banyak. Pun sama juga, bukan sekali dia pernah alami benda tu. Dulu waktu dia zaman study tu lah, sama. Sinter-sinter tu sama. Kena himpap, esok pagi ada cakar-cakar. Kadang-kadang kat tangan, kadang-kadang kat leher, kadang-kadang kat muka, kat pipi. Mula ingat macam jarum ke apa kan. Tapi bila cek kat tempat tidur, tak ada. Lepas tu dia dah alih tempat tidur, pergi kat tempat lain, pun dia kena. Dia seorang je kena. Dia kira macam cakaran-cakaran halus macam tu macam jarum lah orang kata, tapi bukan jarum. Lepas tu Kak Sarah kata lah, aku rasa something lah dengan video kau ni, video yang pasal surau office lama tu kan. Lepas tu kamu cubalah positifkan dia, sebab time kamu record video tu tak rasa apa-apa pun. So kamu rasa macam perasaan dia kot, dia terlalu takut waktu tu sebab dia terbayang-bayang dekat surau office dia ke, sebab office dia pun keras juga. Lebih kurang cerita dia kata tu yang dia macam takut-takut kan. Kamu rasa tu salah satu punca, dan juga sebab dia tidur lewat tengah-tengah malam macam tu. Itulah dia masalah dia bila jadi editor, edit tengah-tengah malam. Tapi rasa kamu kena bayar dia gaji lebih sikit lah kamu kan? Bayar gaji lebih, mungkin dia tak adalah rasa seram lepas tu kan. Tapi masa
gangguan yang berlaku dekat kakak Kamal sendiri ya. Tapi dia masih teruskan jugalah. I mean, dia tak ada macam kata nak berhenti ke apa ke, dia teruskan juga. Tak ada, dia teruskan juga. Dia pun satu rumah kan. So macam dia takut dia lari kat rumah. Senang kan macam tu kan, bila dapat bila orang kata dapat so called staff kerja sekali dalam satu rumah, senang nak pantau kan. Itulah dia. Tapi bagi Hafiz, cerita-cerita Kamal daripada cerita yang pertama, cerita pertama tu macam agak seronok dengar sebab kan dia melibatkan bilik ayah Kamal yang macam agak keras, and then dengan pendapakan toyol toyol, itu ikut kata pada ayah Kamal lah Tapi macam yang Kamal cakap, dia bukan orang kata warna hijau kan. Yes. Dia adalah macam budak kecil yang berbadan warna hitam. Tapi bila kita tengah cakap pasal toyol, kita memang sangat sinonim di mana toyol ni macam suka mencuri barang dan sebagainya. Tapi masa kejadian ayah Kamal nampak benda tu, ada tak barang-barang apa yang hilang dan sebagainya? Banyak. Sampai kita orang punya family ni 360 darjah bertukar. Bertukar macam mana? Maksudnya ekonomi sangat teruk sebabkan duit hilang. Sangat-sangat teruk. Waktu tu terasa macam even bawang habis, macam tak dapat nak beli sebab duit hilang. Setiap kali kita orang senang cerita, kita tak boleh pegang cash. Walaupun duit itu kita orang masuk ke dalam Al-Quran, Yasin, dia tetap hilang. Oh ya ke? Dan ada tak untuk macam family Kamal ambil ikhtiar untuk pergi berubat dan untuk cari siapa yang hantar sebenarnya benda ni? Ada, dan macam-macam jawapan kita orang dapat. Antaranya ada yang kata benda ni sebenarnya ada antara jiran kita orang yang baru pindah dan dia orang Siam. So dia hantar toyol ni dekat rumah kita orang. Sebenarnya mak ayah Kamal tanya tau jiran-jiran sebelah, ada tak duit hilang ke kan. Tapi semua kata ada. So kita orang pelik, kenapa kat rumah kita orang je. Tapi jawapan berbeza-beza. So kita orang macam tak tahu nak percaya mana satu kan. So masing-masing ikhtiar. Macam malam-malam tu mak Kamal selalu buka TV, buka surah-surah. Macam memang selalu main lah surah tu. And then benda ni nak terserah Kamal dalam 3 tahun, 4 tahun. Lama-lama dia hilang macam tu je. So dalam masa 3-4 tahun tu memang kejadian hilang duit ni memang sentiasa ada lah cerita dia ni. 3-4 tahun bukan sekejap, lama tu. Memang kita orang tak pegang cash langsung. Duit raya kita orang budak-budak waktu tu, duit raya hilang. Sedih. Sedih gila. Duit raya, kalau budak-budak hilang duit raya memang nangis lah. Kan cerita dia. Itu cerita yang pertama. Dan cerita yang kedua adalah cerita yang di mana Kamal jadi orang yang lain kan. Orang yang lain. And then bila Kamal pergi berubat dan ustaz tu pun cakap yang benda tu mungkin datang balik, kalau katalah Kamal tak mengamalkan apa benda yang dipesan. Jadi so far daripada point ustaz tu cakap sampai sekarang, ada tak gangguan yang lebih kurang sama ataupun perubahan daripada segi mental ataupun perubahan daripada segi attitude ataupun perangai Kamal sendiri, ada tak? Selepas daripada Kamal jumpa ustaz tu, beberapa minggu lah, tak ada bulan sangat, sebulan macam tu, Kamal tak boleh dekat dengan kakak Kamal tu. Dia cakap sikit je, Kamal melenting. Kamal cuba diam lah, Kamal diam. Lepas tu Kamal jadi melenting, Kamal campak gunting. Itu yang Kamal macam, jangan. Kamal tarik tau diri tu macam, aku kena balik ke macam tu kan. Lepas tu Mak Kamal macam antara yang buatkan Kamal kuat. Dia waktu tu dia luah juga lah. Macam dulu dia punya kehidupan macam mana dia lalui, cerita lah. So Kamal macam jadi strong kat situ, mental apa semua. Lama-lama kan, sekarang ni kamu kata perubahan dia, Kamal dengan adik-adik Kamal makin rapat. Kamal jadi macam behave lah, macam beware jugalah dengan benda-benda macam ni. Macam setiap kali rasa nak gaduh tu, Kamal macam istighfar macam tu. So itu antara orang kata satu hikmah dia lah bila kita kena macam ni dan kita jadi lebih sedar. Jadi orang yang selalu Kamal marah ni adalah kakak yang sama yang tengah jadi editor sekarang ke? Oh tak lain.
Ingatkan kakak yang sama jadi editor kan. Nanti kalau tidak kau dia majal kan, dia buat video tak apa-apa pening. Balas dendam kata kan. Okey Kama, terima kasih Kama sebab sudi untuk orang kata feature dekat dalam The Segment dan berkolaborasi bersama The Segment. Walaupun The Segment baru dalam 33,000 subscriber dan Kama adalah 180,000 subscriber. Orang kata jarak jurang antara subscriber tu memang sangat besar sebenarnya, tapi Kama sanggup untuk luangkan sedikit masa untuk bersembang dengan The Segment untuk menceritakan tentang kisah seram. Terima kasih sangat-sangat Kama. Jadi Kama, sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk malam ni, Kama ada apa-apa pesanan tak yang mungkin Kama nak berikan pada penonton-penonton kita sekarang ni? Silakan. Pesanan mungkin Kama boleh cakap support kita orang local YouTuber. Maybe tak tahulah, tak prepare lah pesanan-pesanan ni. Klise betul pesanan dia. Support our local YouTuber. Allahu Akbar. Aduh, yai Kama. Okay, Afi ada satu soalan. Okay, since Kama pun dah 180,000 subscriber dan buat konten seram dan sebagainya, apa you punya future plan untuk basically untuk tahun 2022, you know, apa you punya future plan untuk you punya channel Kamarina Hashim? Kamu rasa just keep grow je lah. So far tak ada, Kama tak fokus sangat lah dengan YouTube sekarang ni sebab tengah study kan. So Kama fokus YouTube ni untuk grow je. Mungkin target depan ni of course lah 200k subscriber. Macam tu lah. So 200k subscriber sekarang bulan 12 belum masuk tahun baru. So insyaAllah kita boleh hit 200,000 subscriber probably by end of January, insyaAllah. Kita tengok macam mana kan? InsyaAllah, amin. Okey lah Kama, Afi rasa itu saja untuk malam ini. Dah bersembang dengan Kama. Thank you so much Kama again sebab sudi berkongsi kisah-kisah yang mungkin pernah dengar, mungkin tak pernah dengar oleh penonton-penonton kita sekarang ni. Okay guys, kepada sesiapa yang ingin berkongsikan kisah seram dengan The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram The Segment Official. Cara paling senang, korang join the Discord channel, cari aku kat sana dan kita boleh sembang kat sana. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Bye bye.